Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Muhammad Ashraf bin Rosdi dari kursus BEEI selaku wakil kumpulan bagi projek hubungan etnik BLHW 2712. Berikut adalah tajuk projek yang telah kami laksanakan. Tajuk projek hubungan etnik kami ialah Kempen Keutamaan Membeli Barangan Orang Islam atau Buy Muslim First. Berikut adalah senarai ahli kumpulan ini. Dari sebelah kiri, yang pertama Muhammad Ashraf bin Rosdi, yang kedua Muhammad Solahuddin bin Muhammad, yang ketiga Muhammad Iqmal bin Ramli, yang keempat Muhammad Amir Fikri bin Walid, dan yang kelima Ali Mursyidi bin Anwar. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Muhammad Iqmal bin Ramli akan menerangkan latar belakang kajian. Apakah yang anda faham tentang BMF? BMF bermaksud Buy Muslim First, iaitu mengutamakan pembelian barangan milik Muslim. Kempen BMF tidak tertumpu pada barangan Muslim sahaja. Terdapat 3 kategori di dalam kempen Buy Muslim First, iaitu pertama, kita boleh membeli produk Muslim di kedai milik Muslim. Yang kedua, kita boleh membeli apa sahaja produk di kedai milik Muslim. And lastly, kita boleh membeli produk Muslim di kedai milik bukan Islam. Kempen utamakan produk Bumi Putera bukan satu bentuk ancaman, malah dilihat sebagai salah satu kaedah merancangkan lagi pertumbuhan ekonomi negara dengan perkembangan perusahaan pesat untuk jana lebih peluang pekerjaan. Pada masa kini juga telah heboh tentang perang oleh pengguna Muslim tentang kempen yang dilihat oleh sesetengah pihak sebagai melancarkan boikot terhadap produk yang dikeluarkan oleh syarikat bukan Islam. Kempen tersebut yang sebenarnya bertujuan menyeru pengguna Melayu mengutamakan produk keluaran syarikat Muslim dilihat seolah-olah memberi ancaman terhadap ekonomi negara oleh segelintir pihak. Perlu diingatkan, keseluruhan isu BMF ini perlu dilihat dengan perspektif yang betul. Kempen BMF tidak pernah dan tanpa niat untuk memboikot barangan bukan Islam. Ia hanyalah seruan agar umat Islam mengutamakan barangan buatan Islam seboleh mungkin. Sebab itu seruan yang digunakan adalah Buy Muslim Made First, bukan Buy Muslim Made Only. Sudah tentu seruan itu untuk memperkukuhkan lagi blok ekonomi umat Islam bagi menaikkan dan memperkukuhkan lagi ekonomi ummah dengan membeli produk Islam seboleh mungkin tanpa mengetepikan blok ekonomi lain. Blok ekonomi Islam ini tidak ada bezanya dengan blok ekonomi yang juga wujud dalam suasana pasaran di peringkat dunia. Antara permasalahan kajian adalah di sebalik kerancangan kempen berkenaan, terdapat juga pandangan yang mengatakan bahawa BMF, Buy Muslim First, adalah bertentangan dengan hukum harus membeli barangan orang bukan Islam dan mengganggu usaha dakwah. Tidakkah tindakan itu bakal mengganggu perniagaan bukan Muslim? Bukankah ia melanggar agenda dakwah kepada bukan Muslim dan sebagainya? Semua persepsi tersebut timbul berpunca daripada salah faham. Kononnya, kempen itu dibuat adalah untuk kepentingan pihak tertentu. Segelintir masyarakat di Malaysia juga beranggapan bahawa seruan kempen mengutamakan produk Muslim bererti memboikot produk bukan Muslim. Perlu ditegaskan, membeli produk bukan Muslim bukanlah suatu perkara yang ditegah, tetapi ia adalah perkara yang halal dan diharuskan. Kita tidak menyeru untuk memboikot barangan bukan Muslim.
sebaliknya menyeru umat Islam memberi keutamaan kepada barangan Muslim. Kempen utamakan produk Muslim, Buy Muslim First, yang bermula sebagai kempen di laman sosial, kini telah tersebar luas sehingga mengundang pelbagai reaksi daripada masyarakat. Bagi pihak yang mendokong kempen tersebut berpandangan bahawa ia bertujuan untuk menyokong produk-produk keluaran syarikat milik Muslim serta menitik beratkan aspek halal thayyiban. Bagi pihak yang menentang pula, mereka mendakwa ia adalah sebagai satu langkah yang berbau perkauman dan boleh mengancam perpaduan di negara ini. Kempen ini telah dilihat dari kacamata perkauman disebabkan wujudnya pengenalan kaum mengikut penguasaan ekonomi. Perlu diingat bahawa kempen BMF bukan merupakan satu kempen untuk memboikot, sebaliknya untuk menyatukan umat Islam di negara ini. Antara objektif pelaksanaan kempen keutamaan membeli barangan orang Islam atau Buy Muslim First ialah: yang pertama, bertujuan untuk memupuk sikap pengguna untuk membeli dan mengutamakan produk-produk keluaran Islam, terutama sekali dalam kalangan tempatan. Yang kedua, bertujuan untuk menaikkan taraf ekonomi dalam kalangan Islam. Ketiga, melandaskan rukun Islam yang keempat. Kempen ini secara tidak langsung dapat membantu golongan yang memerlukan dengan pengeluaran zakat oleh peniaga-peniaga Islam selari dengan ketetapan maqasid syariah. Yang keempat, para pembeli dan pengguna lebih bijak dalam memilih barangan yang dipasarkan. Dan yang kelima, pembelian produk-produk keluaran Islam ini adalah selaras dengan konsep kempen beli barangan Malaysia, iaitu membeli barangan tempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Amir Fikri bin Mualis. Pada hari ini saya akan present bahagian saya, iaitu metodologi kajian. Menurut Kamus Dewan edisi keempat, metodologi membawa maksud sistem yang merangkumi kaedah dan prinsip yang digunakan dalam sesuatu kegiatan ataupun disiplin. Maksud lain bagi metodologi ialah corak, rentak, ragam, gaya, teknik dan juga sistem. Metodologi juga bermaksud ilmu tentang metod atau disiplin yang digunakan semasa melakukan kajian tertentu untuk mencapai tujuan tertentu. Antara perkara penting yang dibincangkan dalam bahagian ini ialah cara mendapatkan responden, cara mendapatkan maklumat dan data responden serta teknik memproses dan mempersembahkan data tersebut. Di sebelah saya ini merupakan satu carta bulatan yang teknik kami gunakan ialah pengumpulan data, rujukan dan juga pemerhatian. Rujukan merupakan bahan-bahan yang dirujuk untuk mendapatkan kajian dengan tepat seperti internet, akhbar dan juga ensiklopedia. Pemerhatian pula kaedah memerhatikan perlakuan responden ataupun persepsi mereka terhadap kajian BMF, iaitu Buy Muslim First. Pengumpulan data pula, pada mulanya kami merangka soalan dan selepas itu kami pindahkannya ke dalam Google Form dan kami sebarkan melalui media sosial seperti WhatsApp, Facebook dan juga Instagram. Maklumat demografis seperti pekerjaan, umur, bangsa, jantina dan juga agama yang disediakan dalam soalan selidik tersebut. Ini bahagian A kami letak. Soalan selidik ini juga telah pun disebarkan secara terbuka agar tidak ada diskriminasi antara satu sama lain. Dapatan kajian karakteristik responden. Ini merupakan bahagian A kami dalam pengumpulan data. Kami dalam bahagian A kami ada 5 soalan yang kami tanyakan: agama mereka, umur mereka, status pekerjaan mereka, bangsa mereka dan juga jantina. Di sebelah kiri saya merupakan pie chart untuk umur. Di sini kami boleh mendapati bahawa majoriti responden kami ialah lelaki. Majoriti responden kami berasal daripada kumpulan usia yang muda dengan persentage 85.7%. Dari 18 hingga ke 25 tahun. 8.3% daripada 25 hingga 50 tahun. Di sebelah kanan saya pula merupakan responden berdasarkan jantina. Di sini kami mendapati bahawa lelaki lebih ramai daripada responden kami lebih ramai daripada lelaki.
dengan persentase 51.2%. Di sini pula demografi menunjukkan demografi responden berdasarkan kaum. 89.3% daripada majoritinya adalah daripada kaum Melayu. Di sebelah kanan saya pula demografi responden berdasarkan agama. Di sini majoriti yang jawab menjawab responden ini merupakan orang Islam. 6% daripada Hindu. Dapatan kajian. Analisis borang soal selidik. Kempen Buy Muslim First adalah satu gerakan untuk memboikot dan menjatuhkan produk non-Muslim. Gambar raja pertama yang ini menunjukkan bahawa sebanyak 56 responden sahaja yang tidak setuju bahawa kempen Buy Muslim First ini dilaksanakan bukan untuk memboikot dan menjatuhkan produk non-Muslim, manakala sebanyak 23 responden bersetuju bahawa kempen ini dilaksanakan dengan bertujuan menjatuhkan produk non-Muslim. Walaupun majoriti responden 67.9% tidak setuju dengan kenyataan tersebut, tetapi 27.4% merupakan persentase yang agak tinggi bagi yang setuju kempen tersebut boleh menjatuhkan produk non-Muslim. Gambar raja kedua pula menunjukkan soalan faktor utama perpecahan golongan etnik di Malaysia adalah adakah kerana pelaksanaan kempen Buy Muslim First. Gambar raja kedua ini menunjukkan bahawa terdapat 55 responden tidak bersetuju dengan wujudnya pelaksanaan kempen Buy Muslim First boleh memecah belahkan golongan etnik di Malaysia, manakala 9 responden menyatakan kempen ini mampu memecah belahkan golongan etnik di Malaysia, dan seramai 12 responden tidak pasti akan apa terjadi jika kempen ini diwar-warkan. Ini menunjukkan bahawa kebanyakan responden tidak setuju akan tuduhan yang BMF ini mampu memecah belahkan golongan etnik di Malaysia, dengan 65.5% tidak setuju, 14.3% tidak pasti, 10.7% yang sangat setuju dan 9.5% setuju. Gambar raja ketiga menunjukkan soalan adakah pelaksanaan kempen Buy Muslim First dapat meningkatkan produktiviti sesuatu barangan ataupun produk. Gambar raja ketiga menunjukkan bahawa terdapat 64 responden bersetuju dengan peningkatan produktiviti akan berlaku jika kempen ini dilaksanakan, manakala 7 responden menyatakan tidak akan berlaku peningkatan dalam produktiviti, dan 13 responden tidak pasti kempen ini mampu meningkatkan produktiviti ataupun tidak. Ini menunjukkan bahawa kebanyakan rakyat Malaysia mempercayai BMF ini mampu meningkatkan produktiviti dengan 76.2% percaya, 8.3% tidak percaya dan juga 15.5% tidak pasti. Gambar di sebelah kiri saya menunjukkan soalan persepsi non-Muslim terhadap kempen BMF boleh mencetuskan isu perkauman. Gambar di sebelah ini menunjukkan persepsi non-Muslim setuju bahawa kempen ini mampu mencetuskan isu perkauman dengan responden sebanyak 31, manakala yang tidak setuju pula sebanyak 23% responden, dan yang tidak pasti sebanyak 14 responden. Ini menunjukkan bahawa kebanyakan non-Muslim di Malaysia percaya bahawa kempen ini adalah untuk memberat sebelahkan satu pihak saja, dengan 36.9% setuju, 19% sangat setuju, 16.7% tidak pasti dan hanya 27.4% tidak setuju. Di sebelah kanan saya merupakan soalan dapatkah kempen BMF ini membantu perusahaan produk halal, terutamanya bagi peniaga kecil maupun yang baru mula berkecimpung dalam bidang perniagaan produk halal. Gambar raja ini menunjukkan 77 responden bersetuju bahawa kempen BMF ini mampu membantu perusahaan produk yang kecil, manakala 5 responden tidak bersetuju dengan kenyataan BMF mampu membantu perusahaan dan 2 responden tidak pasti. Ini menunjukkan bahawa kebanyakan rakyat Malaysia percaya bahawa perniagaan kecil maupun yang baru mampu menerima kesan yang positif terhadap perniagaan mereka. Jika kempen ini dilaksanakan dengan 91.7% memilih ya, 5% memilih tidak dan 4% memilih tidak pasti. Okay, Assalamualaikum, nama saya Ali Mursyidi bin Anwar daripada BEI Seksyen 1/2, dan hari ini saya akan membentangkan tentang kepentingan kajian terhadap isu Buy Muslim First. Okay, kat sini saya ada 4 poin, dan poin saya yang pertama adalah menyemai semangat perpaduan dalam kalangan rakyat Bumi Putera.
Okey, perpaduan ini dapat dicapai apabila prinsip tolong-menolong ini berlaku di antara sesama rakyat Malaysia, terutama Bumi Putera. Semangat tolong-menolong yang tinggi ini kita dapat lihat apabila kadar penjualan barangan produk Bumi Putera ini meningkat dan ada daripada produk tersebut sudah mula dikenali oleh pengguna di dalam Malaysia ini. Okey, so apabila budaya tolong-menolong ni hidup dalam diri rakyat Malaysia ni, so mereka akan memilih untuk membeli produk-produk Bumi Putera ini daripada kita membeli produk-produk import dari luar. So apabila semua rakyat Malaysia bersatu untuk beli produk kecil ni, produk ni daripada kecil dia akan bertambah ni lah, dia akan menjadi besar. Okay, sebab apa? Sebab rakyat Malaysia semua support. Poin saya yang kedua adalah menukar persepsi rakyat Malaysia bukan Islam terhadap isu ini. Okey, seperti kita tahu, suatu kempen ini sedang viral time tu. Masyarakat non-Muslim, bukan semua tapi ada sebahagian dalam negara ini menganggap kempen ini sebagai satu gerakan boikot terhadap barangan bukan non-Muslim. Okay, so ini adalah satu anggapan yang salah, kerana kempen ini bukan saja, kempen Buy Muslim First ni bukan saja untuk mempromosikan produk Bumi Putera, tetapi untuk memperbanyakkan lagi pilihan barangan-barangan yang halal. Kita tengok sebelum ni berlaku apabila ada satu produk tu dia ada cap halal, tetapi bila JAKIM serbu kilang dia, diproses makanan tu dalam keadaan persekitaran yang tidak bersih dalam persekitaran yang kotor. Okay, so kita nak macam mempromosikan produk-produk Bumi Putera yang halal, bukan saja halal di logo saja, tapi meliputi dari semua aspek, termasuk bahan-bahan mentah, adakah mengandungi bahan-bahan yang diharamkan di dalam Islam. Lepas tu kebersihan kawasan tempat memproses makanan tu adakah berada dalam keadaan bersih. So permintaan produk yang diyakini halal ni di Malaysia bukan saja tinggi di kalangan rakyat Islam saja, tetapi permintaan dia tinggi di kalangan rakyat bukan Islam sekali. So sebab kita manusia kan, kita akan mencari produk yang bersih dan halal. So dengan banyak produk yang halal ni, dia sikit sebanyak membantu masyarakat bukan Islam untuk mencari atau banyak pilihan untuk rakyat Islam ini untuk dapatkan produk-produk halal ni yang di mana ia kebersihan diyakini lah. Okay, poin saya yang ketiga adalah mampu merapatkan jurang ekonomi antara kaum lah. Okay, seperti kita tahu, jurang ekonomi di antara rakyat Bumi Putera ni adalah sangat jauh ketinggalan di belakang kaum Cina dan India. Okey, kebanyakannya produk Bumi Putera ini tidak dikenali atau kurang mendapat perhatian daripada rakyat Malaysia. Jadi kempen ini sangat membantu dalam mempromosikan produk-produk ini sejurus dapat meningkatkan kadar penjualan produk tersebut. Okey, tabiat pengguna yang akan mengutamakan pembelian barangan Bumi Putera ini meningkatkan keuntungan dan membantu bisnes peniaga-peniaga kecil ini untuk berkembang dengan lebih meluas. So apabila perniagaan orang Bumi Putera ini disupport oleh rakyat Malaysia, sikit sebanyak akan menjadikan bisnes-bisnes kecil ini berkembang dan akan melahirkan usahawan baru, usahawan berjaya yang baru di kalangan orang Bumi Putera, sejurus dapat merapatkan lagi jurang ekonomi antara kaum Melayu, Cina dan India. Okey, poin saya yang keempat adalah menghapuskan monopoli syarikat besar. Okey, seperti kita tahu, kebanyakan barangan atau produk di Malaysia ini dimonopoli oleh syarikat besar. So, ini adalah satu bentuk ketidakadilan dan fenomena ini akan memberi kesan kepada pengguna kerana mereka tiada pilihan dan terpaksa membeli sesuatu produk dengan harga yang tinggi. So, syarikat yang kecil ini akan mengalami kemunduran kerana mereka tidak mampu bersaing dengan syarikat yang besar, kerana syarikat besar ini lebih dikenali dan nama brand dia lebih familiar di kalangan pengguna. So cara yang paling mudah untuk memecahkan monopoli syarikat besar ini adalah dengan mewujudkan suasana yang kompetitif di antara syarikat besar dengan syarikat yang kecil. So suasana kompetitif tersebut dapat diwujudkan dengan kita sebagai rakyat Malaysia membeli produk Bumi Putera. So dengan membeli produk Bumi Putera ini dapat membantu peniaga-peniaga kecil ini dan sedikit sebanyak akan memecahkanlah monopoli syarikat besar tersebut.
Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Salahuddin, dan untuk rumusan hasil daripada kajian kami dapat merumuskan bahawa penyalah tafsiran oleh banyak pihak mengenai kempen BMF, Buy Muslim First. Kempen BMF ni bukanlah kempen untuk memboikot barang tersebut. Sebenarnya kempen BMF ni bertujuan untuk membantu produk Muslim dan mewujudkan pelanggan pintar. Seperti mana yang kita tahu bahawa boikot tu definisi dia adalah suatu paksaan atau tekanan yang dikenakan oleh sekumpulan organisasi ataupun sekumpulan manusia atau peniaga untuk menghentikan urusan kewangan atau sosial antara individu, syarikat atau negara. Manakala kempen maksud dia adalah tindakan atau usaha yang dirancang untuk mempengaruhi pendapat umum supaya menyokong sesuatu dasar utama kempen itu dilaksanakan. Kemudian kempen ini juga dapat menaik taraf ekonomi dalam kalangan Islam. Dengan cara ini, peniaga-peniaga Islam dapat meningkatkan lagi produktiviti melalui sokongan yang diberikan oleh dalam kalangan pembeli dan pengguna, khususnya orang Islam. Justru itu menerusi kempen ini, pemborong dan juga penjual Islam dapat memperkukuhkan lagi kedudukan ekonomi negara seiring dengan negara-negara luar. Hal ini dapat membuatkan lagi taraf ekonomi negara kita akan lebih berdaya saing oleh kerana perkembangan ekonomi yang sangat membangun. Selain itu, para pembeli juga akan lebih bijak dalam memilih barangan yang dipasarkan sebab peranan Muslim itu sendiri adalah diwajibkan untuk mencari sumber yang halal dalam kehidupan seharian. Pembelian produk orang Islam lebih diyakini daripada sumber yang halal, bersih dan selamat digunakan dalam kehidupan seharian. Benda ini juga dapat mengelakkan unsur syubhah dalam penggunaan produk dan menjadi pengguna lebih yakin menggunakan produk orang Islam tanpa rasa ragu-ragu. Kempen ini juga dapat membuat orang Islam lebih peka terhadap musuh-musuh halal dan haram dalam kehidupan seharian mereka. Peniaga juga harus bekerjasama untuk mengekalkan prestasi produk yang dijual dan tidak memanfaatkan situasi pemasaran ini. Kempen ini juga harus terus membantu selagi tidak ada penindasan atau pengkhianatan antara pembeli dan juga penjual. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surah Al-Ma'idah ayat 2 yang bermaksud, dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran, dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksanya bagi sesiapa yang melanggar perintahnya. Setakat itu saja rumusan daripada hasil kajian kami. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.